Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pagi ini kita menyambung hadis daripada kitab hadis-hadis hukum pada hadis yang ke-21. Iaitulah daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW sabda, apabila aku melarang kamu daripada satu perkara, jauhilah ia. Apabila aku menyuruhmu melakukan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu. Hadis ini adalah berkaitan dengan tanggungjawab, berkaitan dengan perintah. Jadi apabila suatu perkara itu disuruh oleh Islam untuk melakukannya, maka hendaklah melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Dan satu perkara yang dilarang hendaklah ditinggalkan dengan bersungguh-sungguh. Melainkan kalau perkara itu tak dapat dielakkan, contohnya dalam keadaan darurat, contohnya dalam keadaan seseorang itu mendapati satu tekanan, ada kesukaran, maka di situ ada pelonggaran yang dibenarkan. Tapi ad-darurat tuqaddar bi qadariha, iaitulah satu larangan itu ada taksirannya, bukannya dibuat dengan sewenang-wenang. Sebagai contohnya, orang ini masuk dalam hutan, berhari-hari tak ada makanan, yang ada adalah makanan diharamkan, katak, ular ataupun khinzir contoh. Maka kalau tak makan, mudarat, beri kepadanya satu bahaya, mungkin kematian, maka bolehlah dimakan ikut keperluan, bukan dimakan kemudian dibawa keluar tunjuk pula pada orang. Ini adalah lebih daripada kadar yang diperlukan. Baik, hadis yang kedua, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala takhallafa 'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safaratin fa'adrakna wa qad arhaqna al-'asr faja'alna natawadda'u wa namsahu 'ala arjulina fanada bi'ala sawtihi wailun lil aqabi minan nar marrataini aw thalathan. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah SAW tertinggal daripada kami dalam satu perjalanan, maka baginda berjaya mendapatkan kami waktu salat asar telah menghimpit kami, maknanya dekat maghrib. Maka kami pun terburu-buru berwuduk dan hanya menyapu kaki sahaja. Maka tiba-tiba baginda menyeru dengan suara yang kuat, jagalah tumit-tumit daripada api neraka sebanyak 2 atau 3 kali. Pertamanya hadis ini riwayat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang sangat alim lagi faqih. Beliau ni masuk Islam lebih awal dari bapanya sendiri. Bapanya bernama Amru bin Al-As. Masuk Islam, kemudian anaknya masuk Islam lebih awal. Dan saya telah bertutur dalam bab hadis yang lalu, Amr bin Al-As ni adalah salah seorang daripada 4 orang yang paling bijak dalam masyarakat Arab. Kalau mereka berunding, maka tentu akan berjaya rundingannya. Jadi 4 orang ini salah seorang daripadanya Amr bin Al-As.
Yang lain siapa dia? Yang lain adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lagi namanya Ziyad bin Abi. Ziyad bin Abi. Yang keempat Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini 4 orang terkenal zaman jahiliyah dan zaman Islam, sehingga bila mereka masuk Islam memberi kelebihan di pihak kaum muslimin, adanya perunding-perunding yang hebat seperti mereka ini berempat. Jadi seorang daripadanya adalah Amr bin Al-As. Tapi yang kita sedang bincangkan adalah anak kepada Amr bin Al-As itu, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Nama asal sahabat ini adalah Al-As bin Amr bin Al-As. Orang Arab ni diulang nama yang sama, dari keluarga yang sama. Al-As bin Amr bin Al-As. Tapi Al-As itu maknanya tak bagus. Maknanya orang yang kuat bermaksiat kepada Allah. Maka Nabi menukar namanya menjadi Abdullah. Di sana ada ramai Abdullah. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini Abdullah yang hebat-hebat, bijak-bijak. Oleh kerana nak elak kekeliruan, maka kadang-kadang dipanggil sebagai Ibnu Amr, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Kerana semua ni mereka ibadah. Semuanya ibadah. Semua namanya Allah. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ini masuk Islam lebih awal dari bapaknya. Dan jarak umur dia dengan bapa dia lebih kurang 11 atau 12 tahun saja. Tak jauh beza. Dia budak lelaki ni, dia masih budak lagi ketika masuk Islam. Dia dengan bapa dia, dia umur lebih kurang 11 atau 12 tahun. Maknanya muda umur bapa dia berkahwin. Ya, kalau lelaki kahwin muda macam pelik bagi kita. Tapi kalau perempuan kahwin muda, kuranglah menghayalkan kita. Begitu kan? Ada segolongan manusia pada hari ini disibuk untuk mempertahankan Islam, kononnya. Itulah dengan dakwaan mengatakan sebenarnya Aisyah kahwin dengan Rasulullah bukan usianya 8 tahun, 18 tahun. Dengar kata-kata ini macam bagus sangat. Tetapi kata-kata ini muncul selepas 1000 tahun para ulama hadis meninggalkan kita. Muncul di kalangan orang yang mendakwa dia pakar ilmu hadis, padahal dia bukan orang hadis pun. Maka dia mulalah bawa idea sebenarnya Rasulullah kahwin dengan Aisyah ni bukan usianya 8 tahun, usianya 18 tahun. Dia datang pendapat itu lepas 1000 tahun para ulama hadis yang terakhir wafat. Yang kita dok pertahankan sangat pendapat orientalis itu sebab apa? Bila masa umat Islam perlu bergantung pada pandangan orang kafir ini dalam agama mereka? Ya, apakah Aisyah tidak tahu umurnya ketika dia berkahwin dengan Rasulullah? Dia sendiri mengatakan demikian. Aku berkahwin dengan Rasulullah umurku 6 tahun. Aku bersama dengan Rasulullah usia aku 8 tahun. Kau lebih pandai daripada Aisyah tentang umurnya ke? Ni ada orang yang nak menunjuk pandai. Sebenarnya dia adalah satu produk orang kafir yang bertujuan untuk merosakkan pemikiran umat Islam. Dan si kafir itu memang tidak ingin apa-apa, mereka nak menimbulkan isu-isu yang bentuk kacau dan juga fitnah kepada umat Islam. Ya, kalau Khadijah radhiyallahu anha itu disangka kahwinannya bahawa beliau kahwin usianya kurang dari 40. Kerana macam mana boleh melahirkan beberapa orang anak dalam usia 40? Barangkali ada logiknya. Kerana Khadijah itu berkahwin dengan Rasulullah sebelum bagi dia nanti menjadi Rasulullah. Maka tarikh-tarikh sebelum Islam kurang diteliti oleh para ulama hadis kerana memang tidak ada catatan pada masa itu. Faham tak? Maka
tak ada dititik beratkan bab catatan, kerana sebelum Islam tarikh Nabi lahir pun dipersisihkan. Faham? Yang kita kata 12 Rabiul Awal itu pendapat yang masyhur. Wallahu a'lam adakah ia tepat atau tidak. Islam datang untuk menjadikan semua benda itu diteliti dengan betul. Maka janganlah kita terpengaruh dengan pendapat Aisyah kahwin Rasulullah usia 16 tahun. Kau lebih tahu umur Aisyah daripada beliau ke? Sedangkan nukilan mengatakan umur aku 6 tahun itu Aisyah sendiri yang kata. Dan hadis itu hadis sahih. Tidak ada seorang pun ulama dalam tempoh 2000 tahun, 1000 tahun lebih Islam datang kepada kita mempertikaikan yang terdapat dalam Bukhari dan juga Muslim. Kecuali yang jahil-jahil yang datang kemudian ini, yang nak menunjuk pandai. Maka begitu tuan-tuan yang boleh sekalian. Jadi balik kita kepada kisah perawi hadis ini, namanya Abdullah bin Amr. Beliau lahir lebih kurang 11 atau 12 tahun selepas bapaknya, dekatnya umur mereka. Pun demikian, Abdullah bin Amr bin As ini masuk Islam lebih awal daripada seorang yang berpenampilan tinggi dan besar badannya. Ini Abdullah bin Amr bin As. Banyak perawian hadisnya daripada Rasulullah SAW. Sekitar 700 hadis diriwayatkan oleh beliau yang menunjukkan kepada kesungguhannya dalam bab menuntut ilmu. Walaupun demikian, yang disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim daripada 700 itu cuma 8 saja. Kerana kita dah tahu, seperti kita baca di awal kitab ini, bahawasanya para ulama hadis mereka meneliti dengan bersungguh-sungguh satu hadis itu untuk menjadikan dia layak sebagai hujah. Daripada 700 yang beliau bawa itu, 8 diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih masing-masing. Ya, dan Bukhari meriwayatkan 8 sahaja daripada 700 itu dalam sahihnya, dan Bukhari dan Muslim pula meriwayatkan 20 hadis saja daripada 700 yang ada itu. Bukan meragui kesifahan ataupun kehebatan sahabat nama Abdullah bin Amr bin As, bukan. Tapi dalam ilmu hadis, para ulama hadis begitu teliti, precise. Ya, mereka accurate dari sudut penilaian itu yang menyebabkan mereka mendapati padanya ada sesuatu perkara yang tidak layak hanya menjadi hadis sahih. Begitu. Dan inilah kelebihan yang terdapat dalam mazhab Islam. Mereka bukan sahaja bergantung kepada Al-Quran, mereka juga bawa hadis-hadis untuk memperkukuhkan sandaran hujah daripada hukum-hukum mereka ambil. Jangan di kalangan kita pandai-pandai mengatakan letak ini pandangan Abu Hanifah. Pandangan Abu Hanifah daripada hadis sebenarnya. Kita yang tak tahu mana dicedok hadis itu. Itu yang kita kena belajar untuk melihat ketelitian ulama-ulama Islam ini di sudut pemujahan mereka, bahawa semuanya datang daripada sama ada Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Baik, Allah bin Amr ini seorang yang kuat beribadah, sehingga bila bapa dia mengahwinkan dia dengan seorang perempuan itu mengadu kepada bapanya bahawa kuatnya Abdullah bin Amr ini beribadah, orang muda ini. Malamnya dia mulai siangnya puasa, sampai isteri itu pun tak dipedulikan. Dalam setengah riwayat mengatakan demikian. Sehingga bapaknya Amr itu mengadu, panggil dia, wahai Allah, bapak kahwinkan kau dengan secantik-cantik perempuan, kau tinggalkan dia begitu saja. Sian dia, wahai Allah, kau kena layan dia sebagai seorang isteri. Si bapa ini memujuk puteranya itu supaya akhirnya dia pun mentaati perintah bapa. Dan Allah ini pun punya kisah bersama dengan Rasulullah SAW. Iaitu beliau berkata, wahai Rasulullah, saya nak puasa setiap hari. Nabi SAW bersabda, puasalah 3 hari sebulan. Dah cukup. Kalau tiga-tiganya dikerjakan dengan betul, satu nisbah 10, maknanya kita puasa 3 hari dalam sebulan sama dengan 30 hari di sisi Allah. Berlipat gandaan nilainya.
Begitu. Tetapi Allah ini berkata kepada Rasulullah ini utiqu fauqa zalik, saya mampu buat lebih daripada itu. Rasulullah bersabda kepadanya, puasa macam puasa Isnin Khamis, makna bertambahlah. Kalau 3 hari sebulan, kalau tambah Isnin Khamis dah jadi 2 kali 4, 8 campur dengan 3 jadi 11. Maka Allah berkata, Rasulullah, saya mampu puasa lebih daripada itu. Rasulullah berkata, puasa lah macam Nabi Dawud. Satu hari puasa, satu hari buka. Satu hari puasa, satu hari buka. Kata Allah lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mampu lebih begitu. Maka Rasulullah bersabda, tiada puasa lebih baik daripada puasa Nabi Dawud, iaitu puasa sekali, buka sekali. Puasa sekali, buka sekali. Akhirnya 60 tahun lepas Rasulullah wafat, Allah ini masih lagi berpuasa style Nabi Dawud, puasa satu hari, buka satu hari. Dan beliau merasa sesal di atas perbuatannya tidak mengikuti suruhan Rasulullah untuk berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Sebenarnya puasa lebih baik daripada itu adalah puasa Rasulullah sendiri, iaitu puasa 3 hari sebulan. Tetapi tawaduknya Rasulullah menyatakan puasa Nabi Dawud itu yang paling aula. Maka Allah bin Amr bin As ini merasa sesal, mengatakan, kalaulah aku ikut cadangan Rasulullah, iaitu puasa Isnin Khamis dan juga puasa 3 hari sebulan, dah cukup. Sekarang aku puasa seperti Nabi Daud, dan hari-hari tua aku terasa sangat penat sekali tubuh ini. Itu Jadi Allah bin Amr ini berkata dalam hadis yang sedang kita bincangkan, Rasulullah tertinggal dalam satu perjalanan bersama kami, dan baginda berjaya mendapatkan kami, dan ketika itu waktu asar sudah pun menuju ke penghujungnya. Jadi para sahabat ni, mereka tahu Rasulullah nak ikut, mereka tidak akan sembahyang, tunggu sampai Rasulullah datang. Ada satu peristiwa, mereka tunggu sembahyang Isyak, azan dah dikumandangkan oleh Bilal, maka mereka tunggu Nabi untuk sembahyang Isyak itu sampai ke subuh. Nabi tak muncul-muncul, sampai di kalangan mereka tertidur, terlelap, kerana Rasulullah nak menunjukkan kepada umat Islam panjangnya waktu Isyak itu sampai ke subuh. Waktunya panjang. Maka para sahabat ni menanti. Dan dekat subuh Rasulullah SAW datang. Maka itu menunjukkan kepada panjangnya waktu Isyak. Sekalilah, tak pernah lebih daripada itu. Nabi tidak suka buat perkara-perkara yang menyusahkan umat Islam sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini, kisah hari ini, Nabi terlambat, Nabi muncul. Ketika itu para sahabat dah berjalan lebih awal dan waktu dekat dengan maghrib. Oleh kerana dekat dengan maghrib, kelam kabutlah mereka mengambil wuduk. Para sahabat ini, bila dah kelam kabut, ada kalangan mereka yang kakinya tidak dibasuh dengan betul. Ibaratnya kita letak kat paip, buat macam tu saja, tak diselat, tak diratakan air, tak dilalukan air yang betul di bahagian celah-celahnya. Maka Nabi SAW telah pun menyeru dengan suara yang kuat, wailun lil aqabi minan nar marrataini aw thalathan. Nabi telah mengatakan dengan kuat, celakalah bagi orang yang tidak menjaga tumitnya ketika mengambil wuduk, membasuhnya dengan sempurna, mengabaikan basuhannya, sehingga dia sembahyang dalam keadaan wuduknya tidak sah, maka sembahyangnya tak diterima oleh Allah. Maka kita kena tengok anak-anak kita sembahyang, ambil wuduk. Itu sebab dalam Islam dia ajar kita, nak ajar anak-anak wuduk, kita wuduk bersama-sama, tunjuk kepada mereka, ini cara ambil wuduk. Tak, kaki ni kena ratakan betul, tak boleh ulur juga kepada paip tu, mana yang kena lah, tak kena lah, tak boleh. Kena ditunjukkan kaifiat yang betul. Maka dalam peristiwa ini Nabi telah bersabda, celakalah orang yang tidak menjaga tumitnya dengan betul, maka wuduknya tidak menyelimuti kawasan itu, maka
maka sembahyangnya tidak sah kerana wudu yang tidak dijaga itu. Baik tuan, hadis ini masih lagi dalam bab taharah yang menceritakan tentang desaan Nabi kepada umatnya supaya berhati-hati ketika mengambil wudu. Baik, hadis yang ke-23. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. Zada al-Bukhari fi riwayatin 'inda kulli wudu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawasanya Rasulullah SAW sabda, kalaulah tidak ingin memberatkan umatku, nescaya aku pasti memerintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak salat. Al-Bukhari menambah dalam riwayatnya setiap kali berwudu. Hadis ini riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kita telah bincang panjang lebar tentang riwayat hidup beliau. Nama sebenarnya Utsman bin Sakhr, tapi lebih famous dengan nama Abu Hurairah kerana ini adalah Nabi untuknya. Maka para sahabat ni bila Nabi panggil dengan satu nama, dia lebih senang orang memanggilnya dengan nama tersebut. Ini dipanggil dalam bab namanya Ghalaba ismahu al-haqiqi, ismahu al-haqiqiyah kunyatuhu. Maka kunyah dia sudah melebihi nama sebenarnya. Kunyah ni nama dipanggil berdasarkan Abu. Orang tu ada anak nama Ali, dipanggil Abu Ali. Anak dia bernama Aisyah, maka dipanggil dengan nama Abu Aisyah. Jadi namanya kunyah. Jadi Abu Hurairah ni diperhatikan Nabi sayang kepada kucing. Maka Nabi memanggilnya dengan nama bapa kucing. Sayang ni berarti kata kita membagi dia makan, tidak menganiaya dia. Bukan macam dilakukan oleh segelintir manusia tu. Tengok kucing-kucing dia, seluruh pelosok dunia dia pergi kutip ni, dia bagi belanya, lepas tu masuk pula kat Facebook. Apalah insan yang paling penyayang? Itu tak betul kan? Yang pergi buat kerja macam tu buat apa? Ya, orang semua lain dia buat. Dah tu tak puas hati pula, pergi bela anjing pula pada ini. Apa nasib orang Melayu pada ini, orang Islam? Makin renggang daripada agama lain yang suruh lain pula dia buat. Maka yang itu bukanlah berarti semestinya kita kena bela. Tentu pergi minta sedekah ke orang ramai dalam Facebook. Saya lah manusia yang paling baik, lebih baik daripada Rasulullah. Saya macam tu. Saya orang lebih pandai menjaga anjing, lebih pandai daripada Rasulullah. Saya macam tu juga. Inilah dia musibah yang berlaku akhir zaman. Orang jahil ramai sangat. Dan yang menyokong ni pun orang jahil juga. Orang sentuh tu, kalau sentuh tu besok habis, diserang habis-habisan oleh followersnya yang jahil-jahil, yang bodoh dan dungu ramai-ramai. Tidak faham Quran, tidak faham hadis, tapi dibuatnya benda begitu dengan tujuan meraih simpati orang dan mengumpul harta manusia dengan cara demikian. Ya, maka tuan-tuan dimuliakan orang sekalian, apa sahaja manusia buat hari ini asalkan jadi famous, asalkan banyak hit followers, maka inilah yang berlaku dalam kehidupan umat Islam bila mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis, dan dipakai logik akal. Ya, dan juga matlamat dunia yang dikejar. Maka bila menceritakan tentang peristiwa ini, Abu Hurairah mendapati ada kucing-kucing terbiar, maka dia baginya makan di alasnya, tempat duduknya. Sampai setengah riwayat mengatakan serbannya pun dia letakkan situ, biar kucing duduk atas tu. Oi penyayangnya engkau, wahai Abu Hurairah. Nabi pun panggil dengan nama Abu Hurairah. Kekallah nama itu sampai kita baca hadis-hadis pada hari ini. Jadi Abu Hurairah telah melakukan kepada kita satu pesan Nabi, iaitu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Zada al-Bukhari fi riwayatin inda kulli wudu. Iaitu Nabi telah pun menyatakan kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka, perintahkan mereka untuk bersiwak, iaitu bersugi
ketika hendak salat. Dalam riwayat yang lain daripada Bukhari ketika mengambil wudu. Hadis ini laula ni kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil harf imtina' li wujudi syai'. Satu kata-kata yang menunjukkan kepada kalau tidak, begitu maksudnya, kerana ada halangan berlakunya perkara tersebut. Jadi pesan Nabi ini adalah pesan yang bersifat tamadun. Nabi tidak mahu mewajibkan satu benda yang akan menyebabkan umatnya dalam kesusahan. Maka para ulama mengatakan bersugi ataupun menggosok gigi ini hukumnya adalah sunat, mustahab, sangat digalakkan. Kalau kita tidak mendapati ada kayu sugi, pakai jari pun boleh, pakai kain pun boleh, pakai berus gigi pun boleh, asalkan niatnya untuk membersihkan gigi. Yang paling aula sudah tentulah menggunakan kayu sugi. Ini satu dunia mengambil berat bab recycle, reuse. Produk-produk yang ada mesti bersifat boleh dimusnahkan dengan mudah. Jangan sampai dia berkesan lama, tinggal plastiknya boleh mengakibatkan kemusnahan kepada alam semesta. Sampai dia gambarkan binatang-binatang dalam laut mati kerana makan plastik. Dah manusia ni tamak sangat. Ya? Maka kalau kita kembali kepada asas diajar oleh Islam ini, iaitu memakai kayu sugi, maka ia sangat baik. Ya, menunjukkan kepada kita keutamaan untuk menggunakan kayu sugi bagi membersihkan mulut, kerana ia merupakan amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila Nabi masuk ke dalam rumah, perkara pertama yang dilakukan sebelum duduk dengan aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah bersugi. Masuk rumah bersugi, nak tidur malam bersugi, terbangun tengah malam pun bersugi. Rasulullah SAW nak wafat pun bersugi lagi sallallahu alaihi wasallam, bagi menunjukkan satu perkara yang namanya pembersihan mulut daripada benda-benda yang cemar, yang kotor. Bahkan pada hari ini ada penyakit-penyakit bahaya yang berpunca daripada gigi, daripada mulut, gusi dan sebagainya. Maka Nabi telah beritahu keutamaan pembersihan mulut di 1400 tahun yang lampau. Gitu juga ni. Dan para ulama menjelaskan panduan kepada hadis ini, bersugi itu pakai tangan kanan ke pakai tangan kiri, sampai ke tahap macam tu. Bersugi ni ibadah kan. Bila ibadah, Nabi suka melakukan ibadah dengan tangan kanan, maka bersugi, Nabi bersugi dengan tangan kanan. Tapi ada pendapat ulama mengatakan, bukankah bersugi ini untuk membuang kekotoran? Sebagaimana kita menggunakan tangan kiri untuk buang benda-benda kotor, najis dan sebagainya, maka kita bersugi juga dengan tangan kiri. Maka ada dua pendapat. Pertama mengatakan sunnahnya pakai tangan kanan kerana ia ibadah yang disuruhkan oleh Nabi. Yang kedua, tangan kiri kerana tujuannya adalah untuk membuang kekotoran. Sampai ke tahap macam tu para ulama fuqaha bincang. Kerana kehidupan kita ini tidak keluar daripada batasan hukum wajib, sunat, harus, makruh dengan haram. Maka alangkah baiknya kalau kita perhatikan setiap benda itu, dalam berbuat itu pun ada pahala lagi. Macam dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sembahyang jadi imam, digalakkan kita bila takbir yang panjang itu, contohnya kan nak sujud kan, Allahu Akbar. Mana sepanjang pergerakan itu ada nilai zikir mana? Bukan Allahu Akbar jadi kosong, pergerakan itu tak ada zikir. Macam tu pandangan para ulama Islam. Ajar kita supaya setiap detik itu pahala. Jangan biarkan dia kosong tanpa apa-apa impact dalam hidup kita. Betul tu. Jadi bila mereka bincang ke maksud ini, ada dua pendapat. Yang kata tangan kanan itu ibadah, Nabi suka buat tayammun. Nanti kita jumpa hadis, iaitu benda-benda baik Nabi melakukan dengan tangan kanan, benda-benda kotor dengan tangan kiri. Bagi mereka yang mengatakan bersugi ini tujuannya untuk membuang kotoran daripada mulut, maka mereka pakai sugi tangan kiri. Sekarang hadis ini pula menceritakan Nabi bersugi iaitu ketika nak sembahyang. Tambahan daripada Bukhari, nak
wuduk, mana satu wuduk. Maka di sini juga ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan sebelum wuduk itu kita bersugi, kemudian bersihkan air sugi itu, simpan dalam gocek, itu sangat bagus. Yang kedua berkata tak, ketika nak bersiwak, berwuduk itu bersugi dan buang kotoran mulut, kalau basuh air sugi, nak sembahyang, buat lagi sekali, dapat 2 pahala. Jadi kekotoran dalam mulut telah dibuang ketika kita berwuduk. Maka bila lepas berwuduk itu, mulut kita dah bersih. Maka ada riwayat yang menunjukkan juga yang sahih daripada Imam Bukhari, bahawa Nabi bersiwak setiap kali nak sembahyang. Maka kita buat 2, dapat pahala 2. Dan 2 itu nilainya bangkali 10 setiap satu, bangkali 100, bangkali 700. Maka kita nak gambarkan mentaliti ahli akhirat ini, mindsetnya adalah berfikir setiap itu peluang yang jangan diabaikan. Maka buat. Kalau kita pakai kain berus gigi, mungkin sesuai diguna sebelum wuduk. Tapi tak ada pula orang lepas pada wuduk dan masuk bayang pakai berus gigi lagi, pelik kelihatan. Janganlah itu. Bukan? Kita ada orang buat begitu. Peliklah. Berus gigi itu tempatnya dekat tempat, mungkin tempat singki kita ataupun dekat talu kita. Tapi kalau kain sugi diguna di sana dan di sini, tak ada masalah. Kerana sifatnya memang bersih. Nampak? Jadi jangan abaikan peluang mendapat pahala ini, kerana orang yang cerdik mata hatinya, jalan akhiratnya, merebut-rebut peluang ke akhirat. Begitu banyak peluang mendapat rahmat Allah. Terus kalau dikatakan ahli akhirat ini, mereka tidak ada rasa kedengkian satu sama lain. Kerana jalan akhirat itu begitu luas, tak perlu risau. Kerana ia boleh mencakupi setiap kita. Pintu masuk syurga itu saja tuan-tuan, luasnya macam daripada Yaman sampai ke Syria. Luas berapa ribu batu, separuh daripada permukaan bumi itu. Maka begitulah jalan ke akhirat. Maka manusia nak menuju ke akhirat ni, dia nampak setiap peluang tu dia buat. Tak ada masa untuk dengki dengan orang lain. Tapi jalan dunia sempit, tuan-tuan. Maka kita akan mendapati orang dalam sesuatu profesi jealous pada orang yang sama dengannya. Kan? Dalam bidang perubatan, jealous pada orang bidang perubatan yang lain. Dalam bidang akademik, jealous pada akademik yang lain. Orang dalam bidang construction, pemilik projek dengki pada pemilik projek yang lain. Ada sampai disihirkannya pun ada. Kerana semua nak rebut dunia yang sempit. Yang paling malang kalau agamawan pun dengki dengan agamawan yang lain. Dia tak tengok orang sendiri pada diri. Kerana percaturannya bukan akhirat, percaturannya dunia. Dia tengok bawa kereta orang tu, dia tengok bawa famous orang tu, dia tengok bawa penampilan orang tu, dia tengok bawa kekayaan dengki. Sepatutnya tak berlaku begitu. Engkau menyampaikan apa yang kau faham, aku menyampaikan aku faham. Antara kita tak ada perselisihan. Kerana masing-masing kita nak mengajak manusia kenal Tuhan, beribadah kepada. Tapi malangnya tak berlaku begitu. Perasaan dengki, jealous tu kepada orang lain. Ya. Jadi ini dia bab ibadah kepada Allah SWT, iaitu suruhan Nabi nampak macam simple, iaitu menjaga kebersihan mulut, tetapi ia sangat membantu kita di sisi Allah untuk mati nanti, tuan-tuan. Orang yang banyak menggunakan kayu siwak ini, insya-Allah mudah akhirnya untuk mengucap nanti syahadahnya, nanti mudah. Mulutnya bau wangi dan menghilangkan bau busuk daripada mulut, mengelakkan penyakit-penyakit bahaya, memudahkan bangun malam, mencerahkan mata. Ada berpuluh-puluh kelebihan yang dinyatakan oleh para ulama. Contohnya Syekh Al-Imam Al-Alama Mulla Ali Qari yang menceritakan ada puluh-puluh kelebihan menggunakan kayu sugi. Ada orang dia kata pakai berus gigi pun cukup dah ustaz. Iyalah, boleh, tak ada masalah.
Tapi kalau kita pakai kayu sugi ni tadi, dia lebih organik, lebih bersih, boleh bawa dalam sembahyang. Dan dia adalah amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak gunakan dua-dua pun bagus. Jadi ini dia penjelasan para ulama tentang pembersihan mulut. Ini buat apa tuan-tuan? Dia taharah ni. Kan? Buat dia wuduk lah kan? Jadi dia punya pendetailan itu, rukunnya, sunnahnya, semua detail dalam mazhab Syafi'i. Pengambilan hukum ni tadi bukan sewenang-wenangnya pakai fikiran Imam Syafi'i seperti dikatakan oleh setengah golongan yang jahil. Tidak. Kita dah faham daripada awal bahawa diskusi fiqh ini ambilannya Quran dan hadis. Yang mengatakan tidak ambil Quran pada hadis itu orang jahil yang kata demikian. Masya Allah, subhanallah. Sampai bab yang dikatakan memakai kayu sugi ini ada kompromisnya. Ketika dalam berpuasa sekalipun digalakkan gunakan kayu sugi. Nanti kita lihat hadisnya. Hadis yang ke-25 tak jauh lagi. Baik, hadis yang ke-24. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min naum yashusu fa'ahu bisiwaki. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, setiap kali bangun daripada tidur baginda akan menggosok giginya dengan siwak. Yashusu ini maksudnya syasa yashusu. Nabi akan membersihkan giginya dengan kayu siwak. Bangun malam untuk tahajud. Maka ini antara perkara yang baginda akan lakukan. Maksudnya yashusu ni bersihkan betul-betul. Kan doktor gigi menasihati kita bila usia meningkat, kena jaga, kena pakai bulu gigi yang lembut kan, kena berus betul-betul, jangan sampai gusi luka contohnya. Tambahan kalau orang ada penyakit lain. Maka Nabi telah melakukannya 1400 tahun kan. Ya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Makin kita baca, makin kita cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan saja membawa syariat, mengajar kita bagaimana kehidupan yang berpaksikan kepada kebersihan. Hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi bangkit pada waktu malam, lalu baginda selamatkan bersugi, bersiwak. Banyak betul waktu Nabi bersiwak ini. Sebelum wudu, ketika nak sembahyang, ketika bangun malam, ketika masuk rumah, ketika nak wafat. Banyak bukti-bukti menunjukkan demikian. Baik, hadis yang terakhir pada pagi ini iaitu hadis ke-25. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la khuluf fa bis-sa'imi atiru 'inda Allah min al-misk zada Muslim yaum al-qiyamah. Daripada Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, demi Allah, bau busuk mulut orang berpuasa lebih harum dari di sisi Allah banding dengan bau kasturi. Imam Muslim menambah hadis ini iaitu pada hari kiamat nanti. Jadi bila orang berpuasa, segala zat dalam badannya ataupun bau sel-sel dalam tubuhnya, pada ususnya, mungkin pada tubuh dalamnya, akan mengeluarkan bau tertentu sampai ke mulut. Dan mulut ini mengeluarkan bau yang tidak senang untuk orang. Walaupun demikian, di sisi Allah bau itu harum di akhirat nanti akan dijadikan demikian. Lebih harum daripada bau yang wangi yang bau kasut. Jadi hadis ini juga menunjukkan kepada kita masih lagi dalam kaitan bersugi, bersiwak, iaitu galakan untuk menggunakan kayu sugi walaupun lepas zuhur, walaupun lepas asar. Jadi menunjukkan kepada kita pembersihan mulut ini masih lagi dituntut kepada orang yang berpuasa sekalipun. Memang bau tu wangi, Allah suka di akhirat. Tapi dengan manusia, kadang-kadang manusia tidak senang, tak selesa dengan kita. Tambahan kalau kita berpuasa sunat, orang lain tak berpuasa, maka bau busuk ini akan menyusahkan orang atau tidak menyenangkan orang ketika sedang syuarat. Maka disuruh kita, digalakkan kita untuk bersugi. Setengah ulama mengatakan menggunakan berus gigi dengan ubat itu lepas zuhur makruh. Setengah mereka mengatakan lepas azan subuh pakai berus gigi dengan ubat gigi itu boleh membatalkan puasa. Ada pendapat itu. Kita
dan sebagainya daripada mazhab Syafi'i. Tapi pakai kain sungi tidak. Ya, Syekhuna Imam Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan memakai bulu gigi dengan ubah gigi tidak membatalkan puasa. Tapi ada setengah ulama mazhab Syafi'i mutaakhirin mengatakan menggunakan bulu gigi dengan ubah gigi itu boleh membatalkan puasa. Contohnya Mufti Jordan almarhum Syekh Dr. Nuh Ali Salman Al-Khudar dalam fatwanya di kalangan mazhab Syafi'i mutaakhirin mengatakan bahawa menggunakan bulu gigi ubah gigi dalam bulan puasa lepas daripada ada subuh itu batal puasa. Tetapi Imam Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan tidak membatalkan puasa. Maka bila ada khilaf macam tu, lebih baik kita ambil pendapat yang meyakinkan kita, iaitu membatalkan puasa. Maka jangan mudah-mudah dalam bab hukum. Ya, macam orang kata tadi, asid ke air mineral ke? Air mineral dia tak tahu. Kita ambil pendapat yang bahaya lah. Asid yang minum, betul tak? Maka begitu juga dalam hukum. Ada satu mengatakan halal, mengatakan haram, ambil yang haram, sama. Macam tu. Bukan tak apa, ambil yang halal. Itu namanya iman tak kuat, kan? Tetapi dalam bab menggunakan kayu sungi, tidak ada seorang ulama yang mengatakan dia batal puasa. Bagi menunjukkan kepada kita galakan menggunakan kayu sungi ini, walaupun ada lepas zuhur, walaupun lepas asar, walaupun ada lepas maghrib, berpandukan kepada hadis ini. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim bahawa dibenarkan dan tidak memberikan apa-apa implikasi dari hukum makruhnya. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita keutamaan menggunakan kain sungi dan saya telah jelaskan tadi. Bila waktunya, galakannya sebelum wudu, sebelum sembahyang, ketika bangun tahajud waktu malam, bagaimana cara Nabi menggunakannya, membersihkan setiap bahagian dalam mulut, gigi baginda, termasuk lidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada pagi ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bulan hadapan kita akan sambung hadis. Galakan untuk membersihkan tangan bila kita bangkit dari tidur pada waktu malam. Ini juga satu aspek pembersihan yang luar biasa yang disyorkan oleh Islam, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma farij al-hammi wa kashif al-ghammi wa ya mujib da'wat al-mutarrin. رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. تقبل الله منا.